سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad Nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, dan kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pada muka surat yang ke-11, masih lagi di bawah tajuk nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Qala mu'allif, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Artinya, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka dibawakan satu kata-kata, dan kata-kata ini tidak dijumpai tentang hadis tersebut, tetapi ia adalah kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin boleh diubah situ, bukan sabda Nabi, tetapi ia adalah kata-kata daripada Sayyidina Umar, kerana tidak dijumpai asal hadis ini. Tidak dijumpai, barangkali mungkin tersilap cetak barangkali, tetapi yang sahihnya ini adalah kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebab bila kita nak menyatakan itu adalah kata-kata daripada Nabi, kita mesti ada sumbernya. Daripada mana kata-kata itu? Kalau tidak, maka kita telah berdusta di atas nama Nabi. Maka berdusta di atas nama Nabi ini adalah satu dosa yang sangat besar. Sebab itu jangan kita suka duduk menyandarkan satu kata-kata itu adalah kata-kata daripada Rasulullah, kalaulah kita tidak mengetahui akan asal kata-kata tersebut. Jadi kalau orang kata ada satu hadis Nabi menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab, kena tanya balik, daripada mana dia jumpa asal hadis tersebut? Apakah itu adalah hadis ataupun tidak? Kadang-kadang ada ramai orang yang tersilap dalam mengambil kata-kata ini, lalu kemudian dia menyatakan ini adalah datang daripada Nabi. Ini satu benda yang berbahaya di dalam kita membawakan hadis kepada orang ramai. Sebab itu kita perlu bukan saja baca, tetapi kita kena mengaji tentang satu-satu kitab. Kalau tidak, kita akan kata ini hadis, ini hadis, ini bukan hadis, ini hadis, ini bukan hadis. Jadi maka dengan sebab itu dibawakan kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa disebut bahawa Sayyidina Umar menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Berarti bermuhasabahlah diri kamu sebelum kamu dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab berarti hitungan, menghitung. Maka kita dituntut untuk menghitung diri kita sebelum akan tiba satu saat amalan kita, setiap perkara yang akan kita lakukan di dunia ini akan dihitung kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab di sisi Allah adalah hisab yang paling membimbangkan. Hisab di sisi Allah adalah hisab yang paling ditakuti. Maka dengan sebab itu, maka kita dituntut pada setiap hari ini bermuhasabah. Bermuhasabah, sentiasa menghitung akan diri kita, supaya hari ini lebih baik daripada hari yang semalam, supaya kesilapan yang semalam tidak akan terulang kembali pada hari ini, supaya dosa yang semalam kita boleh minta ampun pada Allah, dan dosa yang semalam tidak akan berulang lagi dalam kehidupan kita. Maka begitulah pentingnya muhasabah. Muhasabah ni penting. Kenapa dia satu benda yang penting? Kerana orang yang sentiasa muhasabah, hatinya akan tenang daripada kegelisahan. Orang yang bermuhasabah. Dan orang yang bermuhasabah, dia tidak akan melakukan kesilapan yang sama lebih daripada berkali-kali. Orang yang hidup dalam keadaan bermuhasabah. Sebab itu muhasabah ni bukan saja penting dalam kehidupan individu, tetapi dalam kehidupan organisasi ni pun ada muhasabah. Maka sebab itu dalam organisasi ni dia ada macam-macam istilah muhasabah. Ada yang kata retreat, ada yang kata brainstorm,
ada yang kata kena buat muktamar, ada yang kata mesyuarat agung ni adalah muhasabah. Muhasabah kepada satu-satu organisasi. Betul dia buat pula SWOT. Ada kenapa? Kerana nak muhasabah. Bahkan orang barat dia mengambil berat tentang muhasabah ni. Ada seorang pengarang buku bahasa buku barat ni, di dalam kalau tak silap tajuk buku tu bagaimana untuk mengawal emosi. Itulah lebih kurang, nak mengawal emosi. Seorang penulis ni yang bernama Dale Carnegie. Dale Carnegie ni dia banyak karang buku-buku yang agak bagus lah. Cuma beza dia orang kafir. Cuma dia banyak sandar tu kepada tokoh-tokoh barat, kepada tokoh-tokoh yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penulisannya bagus. Antaranya bagaimana nak menarik hati manusia, nak tarik hati budak macam mana, nak tarik hati orang dewasa macam mana, nak tarik hati orang perempuan macam mana. Dia ada, dia punya bahasa-bahasa. Dia punya bahasa. Sebab nak bercakap dengan orang ni, dia kena ada bahasanya. Silap bahasa boleh menyebabkan terguris hati, silap bahasa menyebabkan orang jatuh hati. Jadi maka sebab itu dia ajar benda tersebut. Cuma disandarkan dia tu kepada orang barat, tokoh-tokoh barat. Kalau macam orang perempuan, kita nak cakap dengan orang perempuan, kita tak boleh bahasakan. Kadang-kadang orang tak boleh dengar kita panggil adik, ataupun lambil mereka kita panggil dia makcik, kita panggil kak apa-apa. Jadi kalau panggil makcik, tua sangat kat aku ni. Jadi maka dengan sebab itu, jadi kena panggil kak sejuk. Jadi lepas tu nak cakap pun mesti kena ada bahasa, kerana untuk menarik hati. Kerana itu cara yang diajar oleh Nabi SAW, bercakap agar menjaga hati manusia. Bercakap tentang, lainkan kalau kita panggil kak, dia pun kata janganlah ustaz panggil kak, panggil makcik lah ni. Tak macam tu. Tak apa maknanya dia setuju kita panggil dia makcik. Ada orang dia tak setuju panggil makcik, kerana dia tak boleh terima hakikat dia dah tua dah. Dia tak boleh terima hakikat bahawa dia dah semakin tua. Ada orang tak boleh, tersinggung. Bahkan kalau suruh makcik suruh panggil adik, yang tu tak sedar diri orang. Ada gurau je. Jadi maka dengan sebab itu, jadi Dale Carnegie ni dia buat satu buku ni. Dan buku dia dah terjemah dalam bahasa Melayu hari. Tak pandai bahasa putih. Saya dah beli buku-buku dia tu dalam bahasa, beli je lah, tak baca mana pun. Tapi kita ada tengok ada satu kata-kata dia, bagaimana seorang itu dia boleh tenang setiap hari. Dia boleh mengurangkan emosi yang stres setiap hari dengan pada setiap malam sebelum dia tidur, dia kena fikir apa pencapaian dia pada hari tersebut dan apa kekurangan dia. Barulah hari esok adalah hari yang lebih bermanfaat daripada hari sebelum. Bila kita berbanding dalam Islam kita ni, muhasabah. Mana dia kena muhasabah? Sebelum tidur dia kena muhasabah. Hari ni solat jemaah aku berapa kali dekat berjemaah? Hari ni aku zikir dah berapa kali? Selawat dah berapa kali? Jumaat semalam dah berlalu, cukup tak kita 1000 kali selawat pada hari Jumaat? Sedekah pula banyak mana hari Jumaat? Supaya hari Jumaat yang datang ni tidak merugikan kita. Jadi maka dengan sebab itu, kalau orang barat pun dia mengiktiraf pentingnya ada muhasabah, cuma dia gunakan dalam istilah yang lain. Tetapi kita orang Islam ni lagilah dituntut bermuhasabah. Kenapa? Kerana bukan untuk esok sahaja, tetapi untuk saat kita menghadapi kematian kita, yang akan kita hadap hisab yang lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai yaumul hisab, iaitu hari kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan kita ini juga akan dihisab. Semayang kita akan dihisab. Hisab semayang bukan dihisab berapa rakaat sahaja, tetapi dihisab kesempurnaan rakaat yang kita laksanakan. Dan dihisab pula bagaimana kita melaksanakan solat. Kalau cacat, dihisab pula kecacatan solat kita. Jadi maka dengan sebab itu semua akan dihisab. Kalau kita beralasan saya tak sempat mengaji, maka Nabi menyatakan bahawa orang yang telah mencapai umur 60 tahun tidak akan diterima keuzurannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang Allah Taala berikan usia dia dah menjangkau 60 tahun, ni hadis Nabi sebut, maka dia tidak akan ada 1001 alasan untuk dia berkata, ya Allah aku tak sempat nak mengaji. Singkat sangat hidup di dunia, walau Allah Ta'ala telah memberikan dia 60 tahun. Jadi maka dengan sebab itu, maka kita kena muhasabah kehidupan kita, untuk kita kembali kepada Allah. Dan kata Sayyidina Umar lagi, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan juga timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang-timbang.
Amalan kita ni kena buat kira-kira dahulu. Amalan kita sebelum disubmit kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, disubmit atas dunia ini kena buat kira-kira. Apa yang aku buat ni betul ke tak pada syarak? Ibadat yang aku buat ni selari ke tak dengan diajarkan oleh syarak? Bila dah selari, kita kena buat kira-kira pula, tanya pada hati kita pula, ibadat yang aku buat ni untuk siapa sebenarnya? Untuk siapa sebenarnya ibadat yang kita buat? Ini orang yang berkira-kira supaya ibadat yang dibuat itu dihantar kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ibadat yang sempurna. Ini ibadat yang sempurna. Kita begitulah, kita buat satu-satu pekerjaan supaya pekerjaan yang kita buat ni kita akan fikir. Kita masak kat rumah pun kita akan fikir, ada lauk aku masak ni suami sedap ke tak sedap pada lidah suami ni. Kita pun rasa dulu, ada cukup garam ke tak, cukup manis ke tak. Supaya apa? Supaya kita ni nak suruh suami kita rasa dan suami kita kata sedap, itu akan menjadikan kita gembira. Tapi kalau suami kita kata tak sedap lagi ni, tak kena selera lagi, kita pun dah rasa kecewa dengan masakan kita. Jadi begitulah orang, seorang hamba lagi kecewa apabila sejak ibadat yang dia buat itu Allah Ta'ala tak terima, dia lagi kecewa. Jadi maka dengan sebab itu pentingnya kita menimbang-timbang amalan kita. Sebagaimana dalam urusan kita, kita berhati-hati, maka di dalam urusan akhirat kita pun kita kena berhati-hati. Kalau urusan dunia semua kita hati-hati. Nak buat satu pekerjaan kita akan teliti, cek satu-satu. Apatah lagi kalau kita ni melibatkan barang orang, kita buat kerjaan, ada ambil tempahan orang minta tempah kita buat kuih, anak kita ni suka buat kuih. Mata kita pun tengok teliti. Takut ada rambut jatuh atas kuih ke, takut apa semut ke apa dan sebagainya. Telitinya kita dalam urusan ini, bagaimana ketelitian kita dalam urusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesempurnaan rukuk kita, bagaimana kesempurnaan sujud kita, bagaimana kesempurnaan bacaan Fatihah kita yang akan dipersembah di hadapan Allah Ta'ala. Mula-mula kita kena cek dulu bagaimana dengan kesempurnaan tengok Fatihah kita betul ke tak. Tak betul, kita pergi perbetulkan. Ni nak puasa pula, maka kita pun mula berkira-kira bagaimana dengan ibadat puasa kita yang nak buat. Kena berkira-kira, banyak mana puasa tak ganti, banyak lagi tak ganti. Ni maka dengan sebab itu perkiraan kita ini penting sebelum kita ini ditimbang amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaghni." Kata Sayyidina Ali, siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan sahaja. Akan tetapi dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dibawakan kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang merupakan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali juga menantu Nabi, berkahwin dengan Fatimah dan juga merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam, lebih kurang pada usianya 9 ataupun 10 tahun. Dan Sayyidina Ali juga merupakan kanak-kanak yang tidak pernah menyembah berhala di waktu zaman jahiliyah. Dan juga Sayyidina Ali ini juga merupakan penulis wahyu Nabi SAW dan juga sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan pemerintah seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Lantik Sayyidina Abu Bakar, wafat Sayyidina Abu Bakar, lantik naik Sayyidina Umar, wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Utsman bin Affan, wafat Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kemudian beliau mati dibunuh ketika usia 63 tahun oleh seorang pelampau yang digelar pelampau Khawarij, iaitu Abdul Rahman bin Muljam, dan beliau memerintah selama lebih kurang 5 tahun. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat, antara sahabat yang kita beriman bahawa kita wajib sahabat ni meyakini bahawa sahabat adalah golongan yang terbaik setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali ni dia ada kelebihan sehingga Nabi SAW bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Kata Nabi SAW, aku ni adalah kota ilmu, bandar ilmu, gedung ilmu,
Maka Ali itu, Sayyidina Ali yang dimaksudkan oleh Nabi, kata Nabi, babuha, iaitu pintu kepada gedungnya. Ama al-bab kan kita kata pintu kan. Babuha tu pintu. Jadi babuha, maka Sayyidina Ali ini adalah pintu kepada Ali. Maknanya cerdik, diiktiraf kecerdikan, kebijaksanaan Sayyidina Ali ini oleh baginda Nabi SAW. Jadi bila Nabi berkata sedemikian, puak Khawarij ini, puak pelampau ni, puak Khawarij ini, dia tak suka. Jadi dia nak uji betul ke tak Sayyidina Ali ni cerdik ke tak dia ni. Betul-betul cerdik ke memang ataupun saja-saja. Maka dia orang pun, beberapa orang di kalangan Khawarij ini pergi tanya soalan pada Sayyidina Ali. Tanya soalan nak tengok kecerdikan. Betul ke tak apa yang Nabi sebut bahawa Nabi adalah gedung ilmu, Ali itu adalah pintunya. Maka dia pergi jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ali, di antara ilmu dan harta yang mana kamu pilih? Lalu jawab Sayyidina Ali, aku akan pilih ilmu, kerana ilmu adalah warisan para Nabi, sedangkan harta warisan Fir'aun. Nak kata Sayyidina Ali, aku pilih ilmu lah. Pasal harta ni warisan Qarun, warisan Fir'aun. Adapun ilmu ini adalah warisan para Nabi. Sebab Nabi dia tak tinggal harta. Dalilnya kita tak akan jumpa satu harta pun milik mana-mana Nabi sebelum ini. Apakah kita pernah jumpa singgasana Nabi Sulaiman AS? Sampai hari ini kita tak jumpa. Apakah kita pernah jumpa iaitu harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bahtera Nabi Sulaiman? Tak pernah kita jumpa sampai hari ini. Termasuklah harta Nabi SAW pun kita tak jumpa hari ini. Jadi nak menunjukkan Nabi dia tak tinggal harta, tapi Nabi meninggalkan ilmu. Cuma Allah Ta'ala kekalkan, iaitu peninggalan-peninggalan orang yang kufur ini sebagai tanda supaya kita ni mengambil pengajaran. Adapun Fir'aun, maka Allah kekalkan piramid sampai hari ini. Allah Ta'ala kekalkan piramid sebagai pengajaran untuk. Bahkan Allah Ta'ala kekalkan jasad Fir'aun itu sampai hari ini, supaya menjadi pengajaran orang yang hidup. Bukan untuk kita pergi melancung berbagai-bagai. Orang kita hari ini siap selfie dengan Fir'aun. Dia pergi ziarah Fir'aun. Oh, Alhamdulillah, boleh juga tengok Fir'aun ini. Nak bersyukur apa benda. Kamu yang ziarah tu orang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang memang calon neraka jahanam. Memang dah dijamin neraka untuk dia. Jadi maka sebab tu orang ini pelik. Dia bangga selfie dengan Fir'aun. Jadi maka dengan sebab itu Allah kekalkan orang macam ni sebagai pengajaran untuk kita yang masih hidup. Bahawa kerajaan Fir'aun yang bertakhta tidak kurang 5,000 tahun runtuh. Hancur, Allah Ta'ala runtuhkan. Jadi maka dengan sebab itu, balik orang pertama tanya Sayyidina Ali ni, datang orang kedua pula tanya soalan yang sama, wahai Ali, antara ilmu dan harta yang mana kamu pilih? Saja tanya soalan sama, nak tengok jawapan sama ke jawapan lain-lain. Kalau Sayyidina Ali beri jawapan lain, tak ada bijak. Kalau beri jawapan yang sama, maknanya tak betul lah apa yang Nabi sebutkan. Maka Nabi SAW, Sayyidina Ali pun menjawab lagi, aku tetap akan memilih ilmu. Kerana ilmu ni, kata Sayyidina Ali, menyebabkan aku ramai kawan, sedangkan bila aku banyak harta, aku ramai musuh. Dan kita bila banyak ilmu, ramai orang nak kawan kita. Tapi banyak harta, ramai orang deki kita. Kalau bergambar dekat makam tu tapi niat lain nak, tak ada masalah. Tapi maknanya tapi bergambar tu maknanya kena tanamkan dalam hati, tidak ada kebaikan dan manfaat, dan tidak ada kita kata nak berbangga dengan apa, sebagai pengajaran. Sebagai pengajaran. Niat tu kita kata sebagai pengajaran. Saya pernah ziarah akib baik. Tengok bagaimana. Mana niat kita untuk dapatkan pengajaran, bukan untuk kita dapatkan apa-apa kebaikan daripada perkara tersebut. Tak ada. Berbangga lagi lah, tak ada. Seronok sebab boleh ziarah piramid, tak ada seronoknya. Cuma sebagai mengambil pengajaran. Mengambil pengajaran daripada peninggalan yang Allah Ta'ala kekalkan sampai hari ini. Baik, datang orang yang kedua ni tanya soalan yang sama, maka jawapan Sayyidina Ali pun agak berbeza. Kata Sayyidina Ali, aku pilih ilmu. Mana orang yang banyak ilmu ni ramai kawan. Ya, bila kita banyak ilmu, ramai orang nak kawan dengan kita, minta pendapat, tanya soal hukum hakam agama. Tapi saat kita banyak harta, ramai orang deki. Bukan setakat jiran kita deki, adik-adik pun deki kita kalau kita berharta. Jadi maka dengan sebab itu kata Sayyidina Ali, maka aku pilih.
Balik orang yang kedua, datang orang yang ketiga, tanya lagi soalan yang sama. Wahai Ali, antara ilmu dan harta yang mana kamu pilih? Ni nak nunjuk ni bijaksana sungguh Sayyidina Ali. Dia jawab dengan jawapan yang lain. Kata Sayyidina Ali, aku tetap memilih ilmu. Karena kata Sayyidina Ali, ilmu ini bila aku guna, dia makin bertambah, makin kuat ingatan. Tapi harta bila aku guna, dia makin berkurang. Kita banyak harta, makin kita guna harta, makin kurang harta kita. Tapi ilmu, makin kita beramal, tak ada kita jadi bodoh esok pasal apa. Hari ni banyak sangat beramal. Tu yang hari ni jadi bela, tak tahu bengong tu pasal semalam dah banyak beramal. Tak ada. Orang yang beramal dengan ilmu, ingatannya makin kuat. Bahkan berkat ilmu ni, bila kita istiqamah dengan satu amalan, Allah tambah lagi ilmu yang baru. Ini berkat. Kita istiqamah satu-satu ilmu. Hari ini dapat satu ilmu, kita istiqamah beramal, akan datang Allah Ta'ala tambah ilmu yang baru. Balik orang semuanya datang pula, wahai Ali, antara ilmu dan harta yang mana kamu pilih? Maka Sayyidina Ali jawab dengan jawapan yang berbeza lagi. Dia kata, ilmu tetap aku pilih. Kerana apa? Kerana ilmu ini dia tidak boleh dicuri, sedangkan harta dia boleh dicuri. Ilmu orang takkan curi. Ilmu tak ada. Orang ni suka curi ilmu, tak ada. Yang orang suka curi, ada harta. Lepas tu kalau di surau kita yang hilang tabung masjid bukan kitab. Tak tahulah, takut di surau Raudhah ni yang hilang ni kitab. Dia kata, Ustaz, kami tak beranilah nak tinggal kitab kat surau sebab penduduk sini selalu curi kitab. Tapi dia orang tak curi. Maknanya sini lambat lagi lah kiamat. Sini satu je lambat kiamat. Jadi yang biasa hilang duit, harta. Orang selalu curi harta. Jadi orang yang banyak harta ni dia selalu bimbang. Hati tak tenang. Apa orang yang banyak ilmu ni dia tak bimbang. Kawan dengan perampok pun dia tak bimbang sebab dia tahu dah perampok tak ada kepentingan apa dengan orang berilmu ni. Tapi kalau dengan orang berharta mesti ada kepentingan. Jadi maka sebab itu kata Sayyidina Ali, aku akan pilih ilmu. Sebab apa? Bila ilmu ni dia tenang, kita tak ada kebimbangan, ilmu kita akan dicuri. Tak ada. Saya tak bimbang kawan dengan siapa pun. Kawan dengan orang jahil ke, kawan dengan perampok ke, berapa pemik. Sebab tak ada apa dengan kita ni. Jadi kalau orang yang berharta dia bimbang, nak kawan pun dia pilih kawan. Nak kawan pun dia selilit orang ni macam. Bahkan kadang-kadang orang yang banyak harta ni, nak parking kereta pun dia bimbang nak parking ke mana. Ada seorang hamba Allah ni token mas. Nak parking kereta pun dia akan pergi kedai yang mana kedai tu parking yang dia boleh tengok daripada meja tempat dia makan. Dahsyat ni. Ini cerita betul ni. Dia parking kereta Mercedes dia tu, dia akan parking kat kedai makan kawasan yang memang tak terlindung dengan mana-mana pandangan. Kalau kedai tu terlindung, Mercedes tak berhenti. Dia akan berhenti. Dia guna cerewet. Pasal apa? Pasal dalam kereta emas dia tu ada lebih sekilo mah. Dalam kereta tu. Sekilo lebih mah. Berkilo-kilo mah dalam kereta tu yang dibimbang sangat. Kereta tu tak bimbang mana, barang dalam kereta lagi mahal pada kereta. Jadi maka dengan sebab itu sama dia kena bimbang. Lepas tu orang ni kalau bab harta ni dia cerewet sikit. Dia akan simpan di tempat yang paling selamat. Di mana? Dalam peti besi. Peti besi bukan harga murah. Peti besi mencecah 10,000 ada harga peti besi. Dan peti besi tu dah ada kunci. Peti besi dia letak kat mana? Dalam almari pula. Almari dikunci pula. Dia punya security dia. Dan almari duduk dalam apa? Dalam bilik tidur. Bilik tidur pun dia kunci lagi kalau dia nak keluar. Dan bilik tidur duduk dalam apa? Dalam rumah. Rumah kunci lagi. Rumah duduk dalam pagar. Pagar kunci lagi. Siap ada gap pula. Bimbangnya, takutnya dicuri. Ini sebab tu orang yang hidup berharta ni, dia hidup dalam keadaan kebimbangan. Melainkan kalau dia ini bersikap zuhud. Zuhud lainlah, dia tak bimbang. Ada rezeki, adalah. Tak ada rezeki, nak buat macam mana? Tak ada rezeki, Allah Ta'ala nak tarik bila-bila pun Allah Ta'ala boleh tarik, hati akan tenang. Tapi orang yang hidup bergantung pada harta sebenarnya, hati dia tak akan tenang. Hati dia selalu dalam keadaan bimbang. Dapat duit, orang bayar hutang kita. Pagi ni kebetulan orang hutang kita 20,000. Bayar kat kita 20,000 cash. Bayar pula dekat-dekat nak datang kuliah Tuhan. Nak simpan kat rumah, takut suami nampak, suami ambil. Jadi bawa ke kuliah Tuhan sekali lah. Bila dia nak letak 20,000 dalam kereta, dia akan fikir pula nak letak kat mana ni. Letak dalam bonet biasa sangat, takut orang buka boleh nampak. Bawa kursi lah. Kat ni orang tak nampak lagi. Bimbangnya kita. Sudah
sembunyikan duit kita, masuk kuliah Tuhan, keluar balik. Pasal apa? Terfikir, kunci tak kunci kereta, mana hidup dalam keadaan kebimbangan. Orang yang banyak harta ni hidup dalam keadaan penuh kebimbangan. Maka dengan sebab itu, balik orang semuanya datang pula jumpa Sayyidina Ali. Wahai Ali, antara ilmu dan harta yang mana kamu pilih? Jawab Sayyidina Ali, aku tetap memilih ilmu, kerana ilmu ini dia menyinari hati, sedangkan harta ini akan mengeraskan hati seseorang kalau dia tidak menguruskan harta tersebut. Ilmu dia akan menjadikan hati kita makin lembut, makin bersinar. Tapi ada pun orang yang banyak harta, hidup dalam keadaan bergantung hadap pada harta. Harta itu akan mengeraskan hati. Harta itu akan memeraskan. Balik orang semuanya datang datangnya soalan yang sama lagi, nak tengok bijak tak bijak Sayyidina Ali. Ilmu dan harta, apa yang kamu pilih wahai? Jawab Sayyidina Ali, aku pilih ilmu, kerana ilmu memberi syafaat kepadaku di akhirat, sedangkan harta akan dihisap di hadapan Allah. Banyak harta ni menyebabkan aku panjang hisap di hadapan Allah Ta'ala. Jadi begitulah nak menggambarkan kebijaksanaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Ali? Siapa yang menyangka bahawa tanpa usaha dia akan masuk ke dalam syurga, orang ini banyak berangan saja. Siapa-siapa dia merasa bahawa dia boleh masuk syurga tanpa beramal, ini adalah orang kata kuatnya berangan. Kuatnya berangan. Itu Nabi SAW menyebut berjaya umat yang terdahulu kerana mereka ada dua sifat, dan binasa umat yang kemudian kerana dua sifat juga. Apa dia sifat umat yang berjaya? Yang pertama, mereka ada yakin. Apa yang Nabi sebut? Mereka yakin. Sebut tentang syurga, mereka nampak seolah-olah syurga di hadapan mata mereka. Sebut tentang neraka, mereka menangis seolah-olah mereka melihat azab itu di hadapan mata mereka. Lalu kemudian berjaya umat terdahulu juga kerana sifat yang kedua, iaitu sifat zuhud. Mereka bukan saja yakin, tapi mereka zuhud. Zuhud ni mudah tafsirnya, mereka tidak meletakkan dunia di hati mereka, tapi mereka meletakkan hanya di tangan saja. Harta mereka tak letak di hati. Kalau tercabut harta, maka mereka tidak terasa pun dicubit daripada hati. Kita harta banyak letak ke hati. Sekali Allah lenyapkan harta, kita punya rasa macam nak luruh jiwa kita, macam nak bunuh diri bila Allah Ta'ala ambil ke dunia daripada hidup kita. Tetapi orang yang beriman dahulu, Allah Ta'ala ambil daripada mereka serah. Ini urusan Allah, rezeki ini adalah urusan Allah, berjalan makhluk ini berjalan di atas takdir Allah Ta'ala. Maka Allah boleh ambil, Allah Ta'ala boleh beri sekelip mata sahaja. Maka begitulah binasa umat yang terkemudian, kata Nabi, kerana dua sifat. Yang pertama katanya bakhil, kedekut. Kemudian adalah kedekut. Yang kedua panjang angan-angan, berangan kuat. Dahlah kedekut, berangan kuat masuk syurga. Dahlah kedekut istighfar, kedekut selawat, kedekut untuk menuntut ilmu, tetapi berangan sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak percaya, cuba tanya yang duk isap gam, duk isap dadah, duk main dadah, tanya dia yang tengah duk khayal, tanya dia nak masuk syurga ke masuk neraka. Dia jawab syurga. Tak ada orang dia kata cita-cita saya daripada kecil memang nak masuk neraka, dia kata. Tak ada orang jahat macam mana orang kalau tanya nak masuk syurga ke neraka, syurga dia jawab. Sebab apa? Berangan kuat, khayalannya kuat, sedangkan amalannya tidak ada. Maka kata Sayyidina Ali lagi, dan siapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha saja dia dapat masuk ke dalam syurga, maka orang ini merasa kaya dengan rahmat Allah. Yang ini pun sifat kita tak perlu ada juga dalam diri kita. Sifat beramal yang sedikit tapi rasa dah macam kaya dengan rahmat Allah. Baru qiyamul lail baru 10 malam dia baru. Adakah 10 tahun qiyamul lail? Ada 10 malam. Tu pun dah rasa macam ahli syurga. Ini orang yang merasa kaya dengan rahmat Allah. Dengan amalannya dia kata aku boleh masuk syurga dah kot ni. Ini orang yang hidup merasa kaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa macam banyak je sedekah tahun ni. Lebih banyak terlepas syurga dah ni. Ini orang yang merasa kaya dengan rahmat Allah. Sedangkan kita ini, hidup kita ni kena, dah sebab tu kita ni tak nak bagi hidup rasa kaya dengan rahmat Allah, kena selalu banding kita dengan orang yang lagi banyak amalan daripada kita. Kena banding, baru kita rasa kita ni Allah jauhnya amalan kita. Nak banding dengan Nabi ialah jauh lagi. Kita banding dengan orang soleh yang masih hidup. Antaranya satu kisah yang diceritakan oleh seorang Habib daripada Indonesia.
dia menziarahi seorang Syarifah, Hubabah Syarifah An-Nisa namanya. Yang mana Hubabah ni dia duduk di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia umurnya 106 tahun. Syarifah ni 106 tahun. Cerita ni saya dapat daripada Habib tu sendiri, dia cerita dalam pengajian dia. Daripada pengajian tu dia cerita bagaimana diziarah Syarifah An-Nisa ni, umur yang panjang tapi umur dia kata cukup berkah. 106 tahun, ada lebih kurang 5 orang anak, ada 5 orang anak, lebih kurang 20 orang cucu dan 50 orang cicit. Dah 106 tahun. Allah panjangkan usia. Jadi waktu ziarah ni banyak dia belajar daripada Syarifah ni, hidup. Dia kata Syarifah ini, Syarifah An-Nisa ni, dia beberapa tahun kemudian ni dia tak boleh tidur malam. Dia tak boleh tidur malam. Tengok drama tu kan. 9 malam sampai pukul 1 pagi dia berzikir, 1 pagi sampai subuh dia solat. Dan kemudian lepas subuh dia tertidur, lepas tidur dia bangun balik jam berapa? 9 pagi. Kalau kita dah tak tidur malam balas dendam, 1 pagi, 1 tengah hari baru. Dia 9 pagi dia akan kejut, sembahyang duha, tidur balik bila? Esok pula. Lepas subuh esok. Jadi dia punya istiqamah ni setiap malam apa dia buat? Dia akan berzikir daripada 9 malam sampai 1 pagi. Zikir dia gunakan ada satu balang, dia letak balang become besar tu. Dia letak biji-bijian. Wallahu alam biji apa? Dan biji tersebut dia akan pindah satu zikir, dia ambil satu biji pindah dalam balang yang kosong. Sampai penuh balang kosong ni, malam esok pindah pula balang ni ke balang ni. Sebab kalau buat tasbih banyak panjang lah. Panjang mana tasbih? Kena cucu main, berbelit, tekuk ni cucu. Jadi maka sebab tu dia buat ni dan biji. Biji ni biasa orang buat biji. Setengah orang dia guna biji buat zikir ni, dia guna biji kurma ajwa. Kan kurma ajwa kan dia cute sikit biji dia, pendek. Jadi setengah orang dia suka kumpul biji tu, bersih itu, keringkan dia, letak dalam balang. Ada orang letak 1000 dalam balang, ada letak 5000, ada letak 10000. Simpan biji tu buat zikir, ambil biji tu. Subhanallah, subhanallah. Habis pindah esok pula. Ada orang suka buat macam tu, hobi dia macam tu. Hobi dia berzikir. Jadi dia berzikir 9 pagi, 9 malam sampai 1 pagi. Dia zikir apa? Satu je, dia suka kepada surah Al-Ikhlas. Jadi tiap-tiap malam Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil satu, pindah. Baca lagi surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Di surah Al-Ikhlas ni ada sahabat yang suka pada surah Al-Ikhlas kerana surah Al-Ikhlas ni ada kelebihan. Tadi dia ni suka pada surah Al-Ikhlas. Dia berzikir surah Al-Ikhlas je setiap malam. Surah Al-Ikhlas. Dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Bukan duduk baring, tahiyat akhir. Kata Habib ini dalil dia boleh duduk tahiyat akhir lama. Waktu dia kata saya menziarahi Hubabah Syarifah An-Nisa ni, saya bercakap dengannya selama 1 jam setengah. Dia duduk tahiyat akhir tanpa bergerak. Maknanya dia memang dah terbiasa. Kita Allah. Bukan perempuan lah. Saya sendiri. Saya biasa duduk. Kalau dalam pegang duduk tahiyat akhir, confirm saya akan tukar kaki lain. Confirm. Kita tak tahan. Tak tahan, sakit lutut kita. Kalau kuliah muslimat duduk macam ni lagi lah. Kalau duduk atas kursi itu okey sikit, selesa sikit. Ni duduk macam ni nak menunjukkan biadab dengan ustaz. Tak menunjukkan sakit kaki lah, sekali angkat tangan ustaz nak menunjuk boleh tak? Adanya. Jadi dia boleh duduk. Orang yang biasa duduk dia boleh duduk macam tu. Jadi boleh duduk macam tu, dalam keadaan duduk, baca, pindah, baca, pindah. Dia kata walaupun muka dia dah tua, tetapi saya tak tengok keletihan pun pada wajah dia. Tenang dia tengok. Wajah dia pun bukan orang tua yang letih, tak, orang tua yang bersemangat. Sehingga habis jam sampai 1 pagi, dia habis berzikir. Apa pula dia buat? Dia akan solat. Tak banyak dia solat, 10 rakaat aja. 2 rakaat, 2 rakaat. Ada. Maknanya 10 rakaat. 10 rakaat, 5 solat. Dan setiap satu solat 2 rakaat ni dia khususkan untuk seorang anak. Maknanya selepas tu dia akan doa menyebut seorang anak bersama dengan cucunya satu-satu dan cicitnya satu-satu disebut. Solat yang kedua dia akan sebut pula anak yang kedua bersama dengan cucunya dan cicitnya. Seorang-seorang dia sebut. Untuk 5 orang anak dan semua sekali cucu dan cicitnya disebut satu persatu nama, sehingga kata Habib saya menyaksikan seluruh cucu dan cicitnya soleh dan solehah. Allah hebat. Orang bergantung hati pada Allah ni yang masih hidup.
Kalau kita nak cakap tentang yang Nabi ni, jauhlah. Ni orang yang masih hidup. Yang di akhir-akhir zaman ni ada lagi orang yang macam ni. Yang mana hidup dia doa tu anak cucu cicit dia. Ada dia doa sungguh-sungguh. Lalu kita tanya balik, kita suami nakal, suami tak berbelok perangai, anak tak berbelok, kita doa tak sebut nama khusus anak kita dan sebut nama khusus cucu kita? Nak payah. Kalau buat terkejut suami, bang saya bangun malam ni nak solat untuk abang, saya tak mati lagi. Dia ingat solat jenazah. Dah, doa untuk abang, khusus untuk abang. Itu kata ulama, daripada kamu beletir anak kamu yang nakal, baik kamu doa, baik kamu angkat tangan doa. Beletir pun menyakitkan hati, baik doa tak menyakitkan hati. Kan ada orang doa pun sakit hati lagi? Tak ada orang doa sampai sakit hati, tak ada. Dia doa ni dia akan rasa lain macam. Angkat tangan doa, dia dah rasa. Daripada kita duduk membebel suami kita, baik kita angkat tangan doa. Rasa-rasa nak marah, angkat tangan. Paling mujarab, angkat tangan depan suami terus. Abang saya nak doa untuk abang. Nampak pelik lah macam je perangai ini, angkat tangan. Itu lagi mujarab. Lagi mujarab kembuh terus depan muka suami. Itu lagi mujarab. Jadi nak katanya dia solat sampai ke subuh. Begitulah kehidupan setiap hari. Lalu bila ditanya apakah doa dia, dia kata doa saya tak banyak. Saya ada 2 doa je di sisi Allah. Satu, saya doa agar Allah matikan saya husnul khatimah. Itu je. Lalu Habib ditanya pasal apa? Tak doa panjang umur. Dia kata umur saya cukup panjang dah, dia kata. Dah banyak, sudah lama saya duduk di dunia. Yang penting saya mati husnul khatimah. Yang kedua, doa dia yang pelik. Apa dia doa dia yang pelik? Dia kata, saya minta pada Allah agar Allah putuskan malaikat Israel saat mencabut nyawa saya nanti, agar malaikat beradab dengan saya, dia bersalaman dulu dengan saya, dan dia minta izin untuk mencabut nyawa saya, supaya saya bersedia untuk menghadapi sakaratul maut. Ini dia punya orang yang soleh dekat dengan Allah, dia fikir mati je. Kita kalau doa, kalau boleh lah itu 300 tahun juga ya. Allah 300 tahun, 90 tahun pun tak larat dah. Duk bibik apa ni, beg kecil pun tak larat dah. Tu 90 tahun, 300 tahun tak tahulah macam mana. Duk bibik apa lagi, wallahualam lah. Jadi maknanya nak kata hidup ni dia fikir itu je. Jadi ini nak kata ni, kita kalau banding dengan orang macam ni, nak banding dengan kita, apakah kita rasa kaya kita dengan amal soleh? Tak, miskin lagi. Lepas tu kita bila berkawan dengan orang soleh ni, kita rasa kita ni Allah hina, jauh lagi aku dengan orang. Dan dia pun pula disebut setiap kali dapat khabar kematian, orang beritahu ada bahawa seorang ini meninggal dunia, maka dia akan mulakan daripada dia dapat khabar kematian, dia akan start baca Quran 5 hari, dia akan khatam. Untuk niat kepada orang yang dia dapat khabar meninggal tadi Allah. Fikir lagi untuk orang lain. Dia punya itulah seharian-harian dia. Dan dia akan buat benda tersebut. Itu pun dalam keadaan dia masih lagi tawadhu, tak merasa kaya dengan rahmat Allah Ta'ala. Ni orang yang soleh. Bila kawan dengan orang soleh ni, baru kita rasa miskin dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita berkawan dengan orang maksiat, kita duk banding dengan orang yang lagi teruk pada kita, kita akan rasa kita mulia. Ini ada aku datang pada Tuhan, walaupun datang tidur, orang lain tak datang terus dia kan. Itu kalau kita banding dengan orang lagi teruk pada kita, kita akan rasa kita lagi mulia. Tapi kalau kita banding dengan orang yang lagi hebat daripada kita, maka kita akan rasa bersemangat lagi nak menambahkan amalan ketaatan kita. Dan berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan kepada pahala amalan, bukannya meninggalkan beramal. Al-Imam Hasan Al-Basri seorang imam bagi penduduk Basrah, tabi'in yang masyhur, yang hidup setelah zaman sahabat tabi'in. Maka Imam Hasan Al-Basri ini adalah yang hidup di zaman sahabat, tak sempat jumpa Rasulullah. Imam Hasan Al-Basri berguru dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga Imam Hasan Al-Basri ini sempat memberi nasihat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz yang hidup pada zaman tabi'in. Jadi disebut Imam Hasan Al-Basri ini memberi satu nasihat. Ada orang dia mencari syurga tanpa beramal, ini adalah satu dosa. Ini satu kemungkaran. Nak masuk syurga tak beramal, ni satu kemungkaran, maksiat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia berkata lagi, tanda orang yang faham ilmu, tanda orang yang memang faham pengajian,
tanda orang yang mari mengaji, dia nak buat satu-satu amalan, dia tidak ukur kepada amalan ni afdal ke kurang afdal. Tak, selagi mana itu kebaikan dia akan buat. Walaupun amalan itu kecil sahaja nilai ganjaran dia tetap buat. Kerana dia tahu rahmat Allah itu tersembunyi pada mana-mana kebaikan. Dia tak pilih. Masuk surau Raudah tengok ada kulit coklat. Ni tak berbesar mana ni, kalau buang kulit coklat ni tak berbesar mana pahala. Lagi pun surau kita dah ada siap dia kata. Jadi lagi besar pahala dia kata masuk mengaji. Masuk mengaji je lah. Jadi kebaikan yang terletak di hadapan mata dia tak layak, kerana dia pilih-pilih yang besar-besar sahaja, yang afdal sahaja. Walhal orang yang faham ilmu ini, dia tetap melakukan apa jenis kebaikan yang terbuka di hadapan mata. Ini orang yang faham ilmu, dia buat saja kebaikan. Maka dia tidak fikir apa orang nak kata. Yang penting dia buat ini kerana nak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir dibawakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah taala al-aman. Orang yang bijak adalah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, orang yang bijak, orang yang fikir amalan setelah mati, orang yang fikir akhirat. Sebab itu kita nak jadi orang yang bijak, fikir dunia kita ni nampak akhirat. Ni orang yang bijak. Dia nampak dunia, dia tengok akhirat. Balik rumah dia tengok muka suami dia, maka dia terfikir, apakah suamiku ini akan bersama denganku di dalam surga Allah di akhirat kelak, ataupun aku terpisah di antara surga dan neraka. Yang lebih parah, takut laki bini masuk neraka. Tengok wajah anak pula, apakah anak ni yang akan menjadi penyambung amal soleh aku ni, ataupun menjadi saham aku di akhirat, ataupun anak yang sama akan memutuskan amal soleh. Ada anak yang menjadi pemutus amal soleh mak dan ayah. Mak ayah bukan main lah, duk wakaf sedekah tempat sekian-sekian. Tiba-tiba sampai bila mak mati, anak pula menyekat kebaikan mak, tidak meneruskan kebaikan yang dibuat oleh ibu. Ada juga. Jadi maka dengan sebab itu kita fikir, tengok anak kita nampak akhirat, tengok harta kita nampak akhirat, tengok pembaziran yang kita buat di rumah nampak akhirat. Ini orang yang fikir untuk kehidupan selepas mati. Bila dia nak bercakap tentang aib orang, dia fikir aib dia di akhirat. Semuanya tentang akhirat. Bila dia melihat sahabat dia, maka dia nampak dalam urusan sahabat dia pun ada terlibat dengan urusan akhirat. Apakah sahabat yang sama ni yang akan pimpin tangan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu saya datang kuliah selalu saya sebut, kalau jemaah-jemaah masuk surga, jangan lupa pada saya. Itu paling penting. Paling penting jangan lupa pada saya bila masuk syurga kelak. Takut perempuan dulu yang masuk syurga daripada saya, maka kena tanya Allah, di mana Ustaz Luqman itu? Tak nampak dalam syurga hari ni. Itu paling penting sekali. Takut-takut masuk syurga, seronok seorang-seorang. Tak fikir orang lain. Jadi maka dengan sebab itu penting kita meramaikan kawan yang soleh, sahabat yang soleh. Jadi kita pergi kawan, jumpa dengan orang soleh ni, ramaikan sahabat yang soleh. Kokoklah dia ni ahli syurga, kelak dia yang tanya kita. Ya Allah, mana orang yang pernah aku jumpa kat surau itu, yang bertanya khabar tentang aku itu, tak nampak dia dalam syurga hari ni ya Allah. Rindu dia selalu mesra dengan aku, selalu datang rumah Allah, selalu datang surau Raudah, selalu datang pengajian, duduk sebelah saya pula sebelah pengajian. Di mana dia ya Allah? Maka asbab kawan yang bertanya, kawan yang duduk dalam neraka, ambil masuk syurga Allah Ta'ala. Ini sebab tu apa yang kita berkawan hari ini adalah melibatkan akhirat. Apa yang kita makan melibatkan akhirat. Semuanya adalah memikirkan urusan akhirat. Dan ada pun orang yang bodoh, kata Nabi, orang yang hidup di dunia ini selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya, tunduk pada nafsu, tetapi berangan untuk mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu, kesimpulan daripada nasihat yang keempat, bersungguhlah di atas jalan mencari rahmat Allah. Dengan kita bersungguh di atas jalan beramal soleh, kerana kita tidak tahu amalan mana yang akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu amalan mana yang Allah Taala akan balas. Ni bulan Rejab, bulan yang kita disebut bulan Rejab, bulan bercucuk tanam. Bulan Syaban, bulan yang untuk kita menyiram tanaman. Adapun bulan Ramadan untuk kita mendapatkan hasil tanaman kita. Jadi bulan Rejab ni
Tuntut ilmu sungguh-sungguh, perbaiki ibadat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Nanti nak kejar biar masuk Ramadan, boleh baca Quran dengan bertajwid, boleh baca Quran dengan sempurna, boleh salat dalam keadaan tidak ada kecacatan di dalam salat. Ini penting kita kita merebut mencari kesempurnaan ibadat di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita berhenti setakat tu, dan kita akan sambung pada akan datang. Nasihat yang kelima, ikhlaskan niat kamu. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Saya ambil ruang kesempatan sekarang ni kita duk buka siapa-siapa kita buka semula, siapa-siapa yang berminat untuk wakaf Quran di Sudan. Dulu kita dah buka dah siri ni, sekarang ni siri yang ke-7 kita buat. Dah siri yang ke-7 setelah kita dah buat tahun lepas siri yang ke-6. Cuma tahun ni saya buka awal sikit. Sebab biasa last minute bila kita dah hantar Quran tu, baru ada orang PM, Ustaz saya baru tahu dah Ustaz buat wakaf Quran. Jadi kita kata kena tunggu tahun depan pula lah. Jadi waktu yang kita tunggu tahun depan baru kita buat. Setahun sekali kita buat. Sebab kita ni link direct dengan pelajar Sudan, nanti pelajar Malaysia yang mengaji dekat Sudan. Jadi diorang bagi kos lebih kurang RM30 untuk siap sekali dengan kos pengurusan untuk satu naskah. Kalau dalam internet biasa kita tengok 45, 50 tu kos dia nak kena bayar kat Facebook lagi. Kos pengiklanan tu mahal, tu yang jadi RM45, RM50 untuk satu naskah. Jadi yang kita ni kita tak ada terlibat dengan iklan Facebook apa, jadi kita minta direct je. Kita dapat RM30 satu naskah. Jadi sasaran kita yang ni paling kurang RM5,000 ke RM10,000 naskah. Kita bagi dua bantuan sebenarnya. Sana satu tika, yang kedua Quran. Sebab apa? Quran ni tak pernah habis, Ustaz. Orang duk kutip sampai RM100,000 tak pernah habis. Ya, tak pernah cukup. Sebab pelajar tahfiz miskin di sana ada berlipat kali ganda daripada pelajar tahfiz itu. Sebab tu pelajar tahfiz dia lebih kurang satu wilayah tu dah ratus ribu dah. Pelajar dia, budak-budak dia memang dididik kecil apa Quran, kecil apa Quran. Jadi sebab tu kita sentiasa beri bantuan ke sana. Sambil-sambil saya buka untuk peluang jemaah, siapa-siapa yang nak beri bantuan. Nak beri bantuan. Kalau nak pergi pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak sanggup nak pergi Sudan. Saya minta tolong sahabat je buat. Dia orang dengan kilang Quran di sana. Dan dia orang pergi hantarlah. Cumanya kita ni tolong kumpulkan pokok jemaah yang nak ambil. Jadi kita umur awal ni nak bagi hari ni pun boleh, bulan depan pun boleh. InsyaAllah lepas raya 1 Mei nanti kita akan buat progres untuk penghantaran Quran. Cuma tu kita buat makluman awal lah, supaya takut tak ada yang terlepas. Tak ada yang terlepas. Nanti saya bagi maklumat, nak transfer pun boleh. Yang penting maklumat tu bagi kat saya berapa bilangan naskah. Jangan senyap. Sebab saya nak cek satu-satu dalam akaun tu susah. Betul dah dia nak jaga saya, takut saya tak ikhlas. Tapi saya bebas, saya terlepas pandang. Itu yang saya penting yang transfer ni saya sebut siap-siap tolong beritahu berapa naskah tu je. Berapa naskah yang dia wakaf, tolong beritahu. Sebab nanti saya nak cek satu-satu masuk dalam akaun tahfiz tu, saya nak cek satu-satu susah tu. Dia takut terlepas pandang. Jadi maka sebab itu yang kita nak omong. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada kelemahan di sesi. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin.